Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri bin Taha dari Bachelor Sains Pengurusan Pelandangan. Hari ini saya akan bercakap topik mengenai pengurusan tanaman padi sawah di kawasan Kuala Muda. Kuala Muda merupakan salah satu daerah di Kedah di mana ia berada di kawasan bandar Sungai Petani dan bersebelahan dengan negeri Pulau Pinang. Dan antara aktiviti pertanian yang utama adalah tanaman padi sawah. Untuk yang pertama, aktiviti yang akan dijalankan adalah penyediaan tanah di mana proses mengembur akan dijalankan bagi tujuan untuk memperhalusi struktur tanah. Struktur tanah itu perlu diperhaluskan bagi tujuan pertumbuhan anak pokok apabila benih ditabur. Sekiranya tanah tersebut tidak memenuhi kriteria yang diperlukan, proses mengembur kali kedua akan dijalankan bagi tujuan menghancurkan lebihan struktur tanah yang keras, dan proses kedua akan dijalankan di mana ia dipanggil sebagai proses meratakan tanah, dan proses itu juga dikenali sebagai proses membadai. Tujuan meratakan tanah ataupun proses membadai ini adalah untuk memastikan apabila anak pokok mula tumbuh, dia akan lebih sekata dan tidak berlakunya seperti pertumbuhan pokok yang tidak sekata di mana terdapat ada pokok yang tinggi, ada yang pokok rendah. Seterusnya adalah penyediaan benih padi di mana terdapat beberapa varieti yang dipilih ataupun digunakan di dalam kawasan Kuala Muda, di mana varieti yang digunakan adalah MR219 dan 220, CL dan juga hybrid. Setiap varieti mempunyai kelebihan masing-masing. Sebagai contoh, CL mempunyai kelebihan jangka lebih pendek berbanding dengan varieti lain di mana ia mengambil masa lebih kurang dalam 90 hingga ke 100 hari untuk di-harvest. Antara kaedah yang digunakan di dalam kawasan Kuala Muda adalah kaedah tabur terus, ataupun kita lebih general, kita menabur benih terus ke kawasan sawah padi. Untuk kaedah ini, padi benih akan direndam selama 1 malam dan akan dikeringkan selama 1 hingga ke 2 malam. Kemudian selepas dikeringkan, penggunaan padi benih mengikut kawasan sawah padi tersebut, di mana satu beg padi mengandungi 20 kg benih padi, dan selalunya satu relung kawasan sawah padi memerlukan 3 hingga 4 beg benih padi. Ada sesetengah tempat menggunakan kaedah semantika di mana benih tersebut akan disemak di tray semayan menggunakan sekam padi, dan selepas 21 hari anak pokok tersebut akan dipindahkan ke sawah padi menggunakan mesin transplanter. Tapi kebanyakan di kawasan Kuala Muda menggunakan kaedah tabur terus kerana kaedah transplanting memerlukan modal yang agak tinggi, kerana kebanyakan petani di kawasan Kuala Muda menggunakan mesin blower untuk menabur benih padi. Proses yang ketiga adalah proses pemajaan. Baja merupakan proses yang penting bagi tujuan pertumbuhan pokok padi, di mana kerajaan menyediakan insentif kepada petani di mana ia memberi baja secara cuma terhadap petani di seluruh Malaysia. Terdapat 3 jenis baja digunakan, iaitu baja campuran, baja urea dan baja buah. Tempoh pemberian baja ni mengikut pertumbuhan pokok padi, di mana pada 35 hari selepas penaburan biji benih, baja campuran akan diberikan bagi tujuan pertumbuhan anak pokok supaya menjadi lebih baik. Dan baja yang kedua akan digunakan adalah baja urea, di mana tempoh diberikan adalah 50 hingga 55 hari selepas penaburan biji benih. Dan baja yang terakhir adalah baja buah, di mana tempoh dia adalah 70 hingga 75 hari selepas penaburan biji benih. Yang keempat adalah perosak, di mana setiap tanaman mempunyai perosak yang tersendiri. Sebagai contoh, di dalam tanaman padi, perosak yang sering menyerang tanaman padi adalah siput gondang emas, tikus dan juga kesin. Sebagai contoh, kesin merupakan satu serangga yang akan menikam bahagian ataupun mencucuk bahagian batang padi, dan ia akan menghisap nutrien yang ada di dalam padi tersebut, dan hal ini akan menyebabkan padi mudah rebah selepas pengeluaran buah padi, di mana pokok tersebut tidak dapat menampung berat buah padi tersebut. Kaedah
Untuk mencegah ataupun menghapuskan perosak ni, kebanyakan petani menggunakan racun perosak untuk menghalang ataupun menghapuskan perosak. Yang kedua, selepas proses perosak, saya akan bercakap mengenai rumpai yang sangat famous ataupun selalu tumbuh di kawasan sawah padi. Antaranya adalah padi agas dan juga cendengau. Mostly petani menggunakan racun untuk menghapuskan ataupun mencegah padi agas dan juga cendengau. Selalunya petani akan mengaplikasikan racun tersebut semasa sebelum penaburan biji benih dan selepas penaburan biji benih. Hal ini adalah bagi mengelakkan pokok padi bersaing mendapatkan nutrien dengan rumpai. Selepas proses merumpai, kita akan menjalankan proses penuaian di mana padi akan dituai selepas 120 hari. Dan hal ini tempoh menuai mengikut varieti yang digunakan. Sebagai contoh, CL mengambil masa 90 hingga ke 100 hari untuk dituai, dan CL dan padi MR selalunya diharvest selepas 115 hingga ke 125 hari. Proses ini menggunakan jentera penuai ataupun dikenali sebagai mesin padi. Dan selepas selesai proses menuai, padi tersebut akan dijual di kilang pembelian padi, di mana proses menimbang dan jualan akan dilakukan. Pihak pembeli akan menjual kepada petani, akan membeli daripada pihak petani mengikut harga semasa. Selepas proses menimbang dan menjual, padi yang dikumpul akan dijual pula kepada kilang proses beras, di mana kilang tersebut akan membeli padi dan akan memproses menjadi beras dan kemudian akan menjual di syarikat yang menjual beras. Sebagai contoh, Faiza dan Jasmine. Itu antara jenama ataupun produk yang sangat komersial dekat Malaysia. Baiklah, itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.